Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Nazir, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa dan pengurusan Masjid Isti'alam dan juga seluruh jemaah dan ahli karyah Masjid Isti'alam yang dirahmati Allah sekalian. Terdahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Isti'alam kerana sudi memberikan kami ruang dan waktu sedikit untuk berkongsi sedikit ilmu dan juga situasi serta realiti semasa mengenai perancangan pewarisan dan juga pengurusan harta pusaka. Sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Abdullah bin Mat Zarif, mewakili syarikat RMS Consultancy. Syarikat kami ini membantu masyarakat dalam membuat perancangan pewarisan dan juga menguruskan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati tanpa sebarang wasiat lah. Maksud saya wasiat tu adalah wasiat yang didokumenkan secara sah, bukan wasiat yang sekadar cakap mulut ataupun sekadar pesanan yang tu mungkin agak sukar nak disahkan lah. Jadi tuan-tuan, tajuk sesi kita pada malam ni bicara santai perancangan pewarisan. Jadi dan memang kita nak buat dalam suasana yang santai ya tuan-tuan. Kita relax-relax, jangan stres. Kita dengar-dengar je lah ya. InsyaAllah sebelum tu kita niatkan semoga majlis ilmu kita hari ini akan jadi asbab untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, amin. Dan sementara itu ya tuan-tuan, kalau ada soalan bolehlah bertanya dan saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sebut pasal ilmu pengurusan harta pusaka ni, ataupun kalau pengurusan harta pusaka tu maksudnya harta yang telah ditinggalkan oleh si mati yang untuk diuruskan dan dibahagikan kepada waris yang berhak. Tapi kalau kita sebut pasal perancangan tu, kalau perancangan pewarisan tu maksudnya kita cuba merancang untuk harta kita nanti bila berlakunya kematian atau bila kita meninggal dunia diuruskan sebaik yang mungkin. Jadi tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan lihat akan perspektif dan juga naratif yang selalu dan sering diperkatakan mengenai harta pusaka buat masa sekarang ni lah ya tuan-tuan. Naratif ni daripada segi bahasanya adalah apa yang sering diperkatakan, diperbualkan. Dia boleh jadi betul dan boleh jadi tak betul, ataupun dia boleh jadi betul dalam certain keadaan ataupun keadaan yang tertentu, tapi dalam keadaan tertentu yang lain pula dia boleh jadi salah. Jadi dia tak semestinya betul. Itu maksud naratif lah. Okey, kena pula dengan tajuk harta pusaka, ilmu yang kalau ikutkan sekarang ni kita boleh anggap sebagai dipandang sepi oleh umat masyarakat yang ketikanya hidup sekarang ni lah. Kalau nak tengok masyarakat kita tu, namanya orang Islam ni, ambil tahu hal harta pusaka ni bila harta pusaka tu wujud lah. Maksudnya bila pemilik harta tu dah meninggal dunia, di situlah baru timbul interest dia atau minat dia untuk mengetahui berkenaan dengan hukum dan juga pengurusan harta pusaka. Kalau belum wujud lagi, belum pemilik harta tu tak mati lagi, masing-masing buat tak tahu je kan. Tapi kalau dah berlaku kematian, baru nak belajar hukumnya, baru nak belajar proses pengurusannya, agak malang kerana ia akan banyak menyusahkan lah. Okey, jadi tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan lihat akan perspektif dan juga naratif yang sering diperkatakan mengenai harta pusaka lah. Yang ni yang paling banyak kita dengar lah. Ada banyak naratif tapi saya mungkin petik 4 ataupun 5. Antaranya sebelum tu tuan-tuan boleh tengok slide dekat skrin TV ya.
Okey, antaranya ramai yang berkata naratifnya harta tak banyak pun, jadi tak perlulah susah-susah nak rancang, nak buat rancangan bukannya benda yang mudah pada pendapat mereka. Tapi kalau pada jumpa pada yang pakarnya, kalau kita buat elok-elok tak susah pun, banyak kesenangannya comparekan dengan tak buat rancangan langsung. Begitu juga kita orang Islam ni kena bersyukurlah, satu-satunya agama yang Allah dah ajar kita bagaimana nak membahagikan harta pusaka. Jelas dalam Al-Quran tu Allah dah ajar kita. Okey, kalau comparekan dengan agama-agama yang lain tu, tak ada wujud dalam kitab dia orang sepatah pun berkenaan dengan pusaka. Jadi itu yang jadi naratif. Ramai yang bercakap kenapa pula nak rancang, faraid kan ada. So antaranya yang lain, kalau buat wasiat ni ataupun perancangan ni kena bayar, kena keluar kos, membazir je nanti. Walhal sebenarnya kalau kita buat perancangan tu awal, jauh lebih jimat kos pengurusan tu kalau nak dibandingkan tak buat perancangan tapi nak mengurus selepas kematian. Jauh sangat beza kos dia lah. Okey, dan ada juga yang berpendapat waris kan ada, pandai-pandai lah dia orang nak urus sendiri. Ini pun berat juga ni, sebab kalau kita tengok tuan-tuan dekat sini pun saya percaya semuanya ada join lah program khairat kematian kan tuan-tuan. Harus join lah kan. Jadi antara sebabnya kita join tu, satunya yang pertama kita nak kan bila kita meninggal dunia tu, kita nak jenazah kita tu diuruskan sebaik mungkin dan cepat oleh orang yang pakar lah kan. Sama juga dengan harta pusaka ni, kita tak tahu waris kita boleh uruskan ataupun tidak. Jadi antara sebab tadi kita join tabung khairat kematian tu, sebab mungkin kita tahu ataupun kita percaya ataupun kita yakin yang waris kita ni tak cekap nak menguruskan jenazah dan pasti akan memerlukan bantuan ataupun khidmat daripada yang pakar. Begitu juga dengan kaedahnya dengan harta pusaka, sama lebih kurang. Okey, yang ni pun naratif yang sangat popular jugalah di kalangan masyarakat kita. Ada yang kata tu tanah kubur merah lagi, tak kering lagi, kepuk pun belum naik, batu nisan tak naik lagi, dah sibuk pasal harta pusaka. Itu naratif, tapi kalau compare dengan hukumnya jadi lain lah Okey, naratif ni memang dia, kalau naratif tu dia memang dah jadi bualan dalam masyarakat. Tapi bila sampai ke telinga kami yang practitioner ni, yang biasa involve-nya directly menguruskan harta pusaka ni, bila dengar naratif ni dah timbul perasaan takut dah dalam diri kami. Sebab naratif ni menyebabkan berlakunya konflik yang sangat besar, dan sesungguhnya memang kita sedang dilanda konflik, terutamanya umat Islam kita ni ada satu krisis yang sangat besar. Okey, krisisnya ialah kalau ikut statistik yang dikeluarkan oleh Amanah Raya Berhad ataupun ARB, ada buat masa sekarang ni lebih kurang 70 bilion harta pusaka yang terbeku. Maksudnya perwarisan tu tak selesai. Apa maksud yang terbeku tu ialah apa maksud yang terbeku tu ialah kalau tanah lah, contohnya rumah ataupun tanah kebun, masih lagi atas nama si mati, tidak ditukar kepada nama waris. Kenapa? Ada banyak sebab lah Ataupun saham sijilnya masih lagi atas nama si mati, dan duit dalam bank tu, duit tunai dalam bank tu pun masih lagi atas nama si mati. Yang mana daripada 70 bilion ni, orang ialah umat Islam kita dia champion lah, 90% milik orang Islam. Rugi kita, rugi pada si mati, rugi pada waris, rugi pada masyarakat keseluruhannya dan negara, rugi, banyak kerugian dia. Kalau nak sembang pasal kerugian tu panjang masa dia, sebab rugi tu boleh dia jadi macam compounding, meningkat kerugian tu. Okey, kalau ikutkan naratif tadi tu, okey, kalau betul hukum kita betul, memang tak boleh nak bangkang lah, hukum faraid itu hukumnya wajib, memang kita kena ikut kan. Tapi
kita kena faham satu, faraid tu dia bukan makhluk hidup yang dia boleh mengurus diri dia sendiri. Dia hukum yang Allah sebut, Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa tu. Tapi perlu ada tanggungjawab seseorang, mungkin di kalangan waris, untuk melaksanakan hukum tu. Kalau setakat kita kata tak payah buat pengurusan, tak payah buat perancangan, hukum faraid kan ada, itulah dia penyumbang kepada 70 bilion tu antaranya. Jadi bila harta ni terbeku, apa nasib si waris? Si mati, setiap orang ni antara kita, waris kita berbeza. Ada yang berkahwin, ada yang tidak berkahwin, ada yang masa meninggalnya dia anak ramai, ataupun mungkin isteri ramai. Jadi warisnya berbeza, dan ada juga waris istimewa, maksudnya yang tak cukup akal, dan juga waris-waris yang bawah umur, bawah 18 tahun. Kalau si mati ni mati meninggalkan waris yang berumur bawah 18 tahun, sedangkan harta tu terbeku dalam jangka masa yang lama, macam mana kan waris-waris yang memerlukan ni nak sebat, jadi susahlah mereka. Okey, bagaimana mereka nak uruskan harta? Mungkin mereka cetek daripada segi ilmu dan juga daripada segi kos pengurusan. Dan yang ini paling menakutkan adalah apa nasib si mati. Apa yang saya maksudkan di sini ialah, kalau kita sebut faraid tu, yang famousnya di kalangan kita ialah bahagian saya berapa. Saya anak lelaki dapat 2, perempuan dapat 1, bahagian isteri 1/8, bahagian mak ayah 1/6. Kalau sebut faraid, semuanya menjurus ke situ. Tapi faraid bukan bahagian semata-mata. Pengurusan, daripada pengurusan jenazah tu pun dah sama-sama dalam hukum faraid, ya. Jadi apa nasib si mati tadi? Maksud saya, okey, bila harta si mati ni tidak diuruskan, bagaimana dengan kita nak bayar hutang si mati ni, kena guna harta dia lah, ya. Harta ni macam-macam ada. Ada harta dengan manusia, ada harta dengan Allah, ada harta dengan mungkin bank, ya. Dan setiap harta tu ada tuntutan. Contohnya kalau simpanan tu ada zakat dia. Adakah si mati tadi jelaskan zakat dia? Susahlah. Daripada pengalaman saya, nak jumpa waris yang pergi duduk semak dekat lembaga zakat, ada tak ayah ataupun mak dia yang meninggal dunia tu bayar zakat 10 tahun lepas, 20 tahun lepas. Ada kes yang saya tolong semakkan, si mati ni hartanya banyak tapi tak pernah ada daftar pun nama dekat lembaga zakat, ya. Jadi tergantunglah waris tu. Itu pun hutang-hutang dengan Allah yang perlu dijelaskan. Jadi kalau tak diuruskan pusaka dia, mana kan terurus hutangnya. Boleh tuan-tuan? Okey, ini realitinya lah, kesan daripada yang nyata, kesan daripada harta yang tidak diuruskan dengan betul, ataupun si mati tidak membuat perancangan yang tepat lah. Okey, memang kita tahulah ada 70 bilion harta tak dituntut. Okey, tapi konflik antara keluarga tu sangat berat lah, ya. Ada yang sampai mengakibatkan pergaduhan, ya. Ada bunuh-membunuh, pukul-memukul. Antara yang kita takut juga sihir menyihir pun banyak, ya. Konflik antara anak dan ibu, ya. Ada juga konflik yang tak mengaku adik-beradik, boleh pula dia pergi buat surat sumpah, ya. Mengatakan yang adik ni anak tak sah taraf lah, ataupun abang ni anak luar nikah lah. Jadi macam-macam lah. So ini realitinya. Yang tadi yang banyak-banyak tu naratif yang sering diperkatakan, tapi akibatnya beginilah. Okey, yang macam saya katakan tadi, faraid itu perlu diurus. Dia bukan makhluk yang boleh berjalan sendirilah. Okey, memang naratif kita tadi kata faraid. Saya suka nak settlekan yang naratif yang pertama tadi, mati faraid, mati faraid. Sebab dia seolah-olah dah menebal dalam jiwa masyarakat Islam kita ni, mati aja faraid, matinya faraid. Tapi dari segi pengurusannya, kalau kita tengok, tuan-tuan, ya, nak menyampai ke faraid tu, bila berlaku kematian, harta tu beku dulu. Selepas tu ada proses harta sepencarian,
Kemudian ada proses melantik pentadbir, melantik penjaga harta untuk waris yang tak cukup akal ataupun yang bawah umur, mengenal pasti hutang, mengenal pasti harta, merancang pembahagian. Lepas tu nak dihalakan ke mana? Pengurusan tu nak dibuatkan di mana? Dia boleh jadi di Amanah Raya Berhad, ataupun pejabat pusaka kecil, ataupun di Mahkamah Tinggi, bergantung kepada jenis harta dan juga nilai harta tu. Okey, kalau kita tanya dekat waris kita lah, kita yang dah dewasa ataupun yang dah tua ni mungkin tahu. Tapi kalau kita tanya dekat waris kita yang baru lepas konvo tu, umur 23, 24, cuba tanya dia, adik ataupun alung, pejabat pusaka kecil tu dekat mana? Harus mereka tak boleh jawab. Itu kalau kita tanya yang muda lah. Tapi kadang-kadang kita tanya kawan-kawan sebelah kita tu pun belum tentu boleh bagi jawapan yang betul, kan? Jadi yang menentukan bidang kuasa tu adalah bergantung kepada jenis harta dan juga nilai harta tu. Dan nilai harta sentiasa berubah lah. Kalau lambat pengurusannya, nilai harta lebih akan meningkat. Dan Okey, nanti kalau untuk harta yang lebih 2 juta tu perlu ke Mahkamah Tinggi. Kalau perlu ke Mahkamah Tinggi tu, pentadbir yang dilantik tu perlu menyediakan 2 orang penjamin yang boleh bagi bon jaminan sebanyak 2 juta ringgit. Tapi memang beratlah nak cari orang yang ada 2 juta. InsyaAllah dekat Sialam ni ramai, tapi yang sanggup jadi penjamin susah ya tuan-tuan Ji. Kalau kita nak adik minta nak beli motor Honda Kapcai, nak jadi penjamin pun kita tak sanggup. Ini kan nak jamin harta yang bernilai 2 juta. Jadi selepas selesai tu barulah akan masuk ke perbicaraan. Kita panggil dia bicara pusaka lah. Selepas itu baru keluar surat kuasa dan juga sijil faraid. Sijil faraid dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Kemudian bolehlah diselesaikan pembagian harta sepencarian, selesaikan hutang, wasiat. Kalau ada wasiat, hibah, dan hujungnya barulah faraid. Okey, kalau tengok kan perjalanan line yang warna merah tu nak sampai ke faraid tu jauh ya. Sebelum tu ada hibah, ada wasiat, ada hutang. Sila hari bulan sampai dekat faraid tu dah tak ada duit dah, tapi malangnya ada kes negatif. Tak cukup nak dibayar hutang. Sebab mungkin selain daripada hutang tu ada sebagian harta yang telah dihibahkan ataupun sebagian harta yang telah diwasiatkan. Jadi nak kesianlah waris tu ya. Jadi itu dia punya perjalanan dia. Memang sangat jauh lah nak sampai ke faraid tu. Okey, dalam aspek pewarisan ni ada dua step yang paling utama lah aspek. Satu pentadbiran, satu lagi pengagihan. Kalau tuan-tuan tengok di skrin tu, yang warna merah tu adalah bahagian pengurusan. Jadi bahagian pengurusan tu yang paling berat lah. Bahagian pembahagian tu agak mudah sebab bahagian masing-masing dah ditetapkan oleh faraid. Jadi kalau selepas hukum faraid tu, kalau masing-masing bermurah hati nak bagi sama banyak ke, dia akan lagi cantik lah ya. Jadi itu isu dia nak sampai ke faraid itu sangat jauh. Ada kes 10 tahun 20 tahun pun tak sampai ke faraid lagi. Jadi malang lah kita ya tuan-tuan. Okey, berwasiat yang saya maksudkan di sini adalah saya nak buatkan perbandingan antara kes yang bila berlaku kematian tu, adakah si mati ni ada buat perancangan atau maksudnya buat dokumen wasiat ataupun tidak berwasiat. Jadi kalau berwasiat, proses itu pendek. 3 step aja dah boleh harta diagihkan, iaitu lantik wasi. Maksudnya kalau berwasiat tu dia dah lantik pentadbir dia ketika dia hidup. Wasi itu adalah pentadbir. Kemudian bila berlaku kematian, pentadbir akan mohon grant of probate ataupun surat kuasa mentadbir daripada Mahkamah Tinggi, sebab wasiat bidang kuasa Mahkamah Tinggi, dan juga sijil faraid daripada Mahkamah Syariah, dan harta dah boleh diagihkan. Tapi kalau compare dengan yang tidak berwasiat, isu dia nak melantik pentadbir. Pentadbir ni dia mandatory kalau nak uruskan harta pusaka.
Kalau waktu hidup kita boleh sesuka hati kita lantik siapa mentadbir yang kita nak, tapi kalau kita dah meninggal dunia pun wajib lantik pentadbir, tapi waris kita yang lantik. Dan seseorang yang nak dilantik jadi pentadbir itu, dia kenalah dipersetujui oleh kesemua waris dia. Kalau waris ada 20 orang, kesemua 20 tu kena bersetujulah melantik individu tu sebagai pentadbir. Kalau 19 setuju, satu tak setuju ataupun seorang tak setuju, tak boleh lantik mentadbir. Kalau tak boleh lantik mentadbir, tak bolehlah memohon surat kuasa mentadbir dan tak bolehlah ditadbir harta tu. So dia akan terbekulah kekal selamanya. Dan tak ada sebarang enactment ataupun undang-undang yang membolehkan mana-mana pihak untuk memaksa mana-mana waris untuk bersetuju melantik seseorang jadi pentadbir. Tak kisahlah hakim mahkamah tinggi ke, ketua hakim ke, kadi ke, imam ke, tak boleh. Jadi waris ni dia bebas, dia nak lantik boleh, tak lantik tak boleh. Kalau dia melambat-lambatkan, itu urusan dia dengan Tuhan lah. Tapi dari segi hak tu tak ada perundangan yang mengatakan dia boleh ditekan untuk melantik, untuk bersetuju melantik seseorang jadi pentadbir. Selepas dapat kuasa surat mentadbir itu, mohon sijil faraid. Kalau lebih daripada 2 juta di mahkamah tinggi, perlukan 2 bond penjamin, barulah dapat surat kuasa mentadbir dikeluarkan. Okey, kebiasaannya untuk yang berwasiat ni, yang ada dokumen wasiat ni, untuk sampai grant of probate tu dalam 5 bulan, 6 bulan dah dapat grant of probate, dah dapat kuasa mentadbir, dan selepas itu straight away dah boleh agih-agihkan harta. Tapi kalau yang tak berwasiat ni, kalau saya nak bagi dia punya time frame tu, tak boleh nak bagi, sebab dia tak ada specific measurement yang, sebab semua kes tu berbeza. Ada je kes yang tak berwasiat yang saya dapat uruskan dalam 7 bulan, 8 bulan dah boleh cairkan harta yang terbuku tu. Tapi ada kes yang paling lama saya dapat kes meninggal tahun 1990. Ini contoh yang betul ya tuan-tuan. 1990 masa meninggal tu, waris ni hebat orangnya tuan-tuan, ni si mati ni hebat orangnya. Dia tinggalkan 3 orang isteri dan 23 orang anak. Tahun 1990 tanahnya banyak, 80 hektar tuan-tuan, ada 80 hektar. Okey, sampai ke hari ini, last kali saya communicate dengan salah seorang warisnya minggu lepas, bukan hari inilah, minggu lepas, tak selesai lagi tuan-tuan. Daripada tahun 1990, tahun ni sekarang ni dah tahun 2022 ya. Dan di kalangan waris tu pun dah ada yang meninggal, ada adik-beradik, maksudnya anak si mati tu yang dah meninggal, dan 2 orang daripada isteri tu pun dah meninggal. Jadi warisnya dah berlapis. Kalau tadi anak 23 campur 3 orang isteri aja waris dia, tapi sekarang ni dia dah bercambah-cambah ke cucu, jadi kita panggil dia waris berlapis. Kalau tadi 23 orang anak dengan 3 orang isteri pun tak boleh sepakat nak lantik pentadbir, ini kan yang waris berlapis ni. Saya pernah jumpa kes tu dah 5 lapis. Jadi nak dapat kerjasama waris tu sangat susah lah ya. Okey, ada beberapa elemen penting yang bila kita sebut pasal perancangan pewarisan ni, nak tak nak kita kena tengok lah ya. Sebelum kita menguruskan harta tu, memang macam saya cakap tadi, hutang tu memang kena selesai. Lepas tu pula yang ni orang perempuan kat belakang ni memang suka lah tu, dia boleh tuntut harta semencarian. Tapi tuan-tuan, ramai orang ingat isteri aja yang boleh tuntut harta semencarian, tapi sebenarnya suami pun boleh tuan-tuan. Suami pun boleh tuntut harta semencarian. Kalau kita dah ada isteri yang hartanya banyak, siap sedialah kita tuntut. Cuma tak tahulah siapa mati dulu ya tuan Okey, boleh aja tuntut, tak ada masalah. Tapi kalau dah namanya tuntutan, perlulah dilakukan di mahkamah syariah. Tapi bila sebut berkaitan mahkamah tu, dia akan mengakibatkan kos yang tinggi bergantung pada kes, dan juga kos masa jugalah, dan perlu hire peguam. Okey, waris kita kalau nak buat pewarisan tu, biasanya lah kita kalau kita ada harta tu, eloklah kita kenal pasti siapa waris kita. Belajar sikit pasal ilmu faraid, ada banyak. Kalau tak nak masuk yang physical class tu,
kita buka YouTube tu ada banyak pakar-pakar faraid, kita boleh belajar, kita kenal pasti siapa waris kita, dan yang paling penting kita kena tahu apa bahagian setiap mereka ke atas harta kita bila mana kita meninggal dunia. Sebab mereka kan waris kita, kita nak jaga kepentingan mereka. Sayang tak dekat waris ni tuan-tuan? Ke kita nak tengok dia orang bergaduh masa kita meninggal nanti? Nauzubillah min zalik. Janganlah macam tu kan. Kalau boleh biarlah dia tu urus dengan baik. Okey. Kemudian penjaga harta ni penting sebab buat contoh ya, kalau ikut 3 tahun yang lepas kita kena COVID-19. Dalam waktu COVID tu bilangan pengurusan harta pusaka tu yang sampai kepada kami, yang meninggal tu antara umur 35 ke 50, lebih ramai daripada yang tua-tua. Jadi logiknya apa yang saya nak bawa tuan-tuan fikir ni, kalau umur bawah 50 ataupun 45, 35 ni harus ada waris di bawah umur. Harus ada waris bawah umur yang kurang daripada umurnya 18 tahun. Jadi bila kurang umur 18 tahun, kena lantik penjaga harta. Yang boleh melantik penjaga harta ni dua je. Satu adalah ayah kandung dan juga atuk kandung. Itu atuk kandung kepada ayah kandung, bapa kepada ayah kandung ni lah. Itu pun kalau mereka masih ada. Kalau mereka masih tak ada, yang ada kuasa untuk menentukan siapa yang layak dilantik itu adalah Mahkamah Syariah lah, mengikut enactment Keluarga Islam di Selangor. Mahkamah Syariah yang ada kuasa nak melantik. Jadi kalau mahkamah sesiapa yang nak dia jadi penjaga harta, dia kena buat permohonan. Prosesnya panjang dan makan masa yang lama. Tapi ada banyak kes mahkamah tak setuju individu ni dilantik. Mungkin individu tak kompeten ataupun atas sebab-sebab yang tertentu. Malangnya kalau tak dapat dilantik penjaga harta, dia akan dijaga oleh amanah raya. Jadi kesian pada waris yang bawah umur ni. Dia nak gunakan harta ni, dia nak survive, dia nak belajar. Tapi kalau tak dapat, susah lah. Bolehlah minta duit dekat amanah raya, tapi prosesnya susah. Okey, yang macam saya sebut daripada awal tadi, melantik pentadbir itu adalah mandatory. Sama ada kita boleh lantik sewaktu kita hidup, kita bebas lantik sesiapa pun, ataupun bila mana kita meninggal dunia, waris kita yang kena lantik lah. Okey, dan juga yang ini ramai yang terlepas pandang, ada banyak kos-kos yang terlibat lah. Salah satunya bayar hutang. Okey, bayar hutang memang daripada awal tadi saya katakan kita bayar hutang gunakan harta si mati. Tapi kalau si mati tu ditinggalkan tanah dengan rumah aja, satu hal pula, nak kena jual pula dulu. Nak jual rumah kadang-kadang ikut rezeki lah. Ada yang boleh dapat cepat, ada yang lambat, ikut keadaan ya. Okey, ada juga dalam situasi yang perlu ditebus hak. Contohnya rumah yang tak nak dijual, nak dibagi-bagikan. Jadi waris yang nak rumah tu perlu tebus hak faraid waris yang lain. Daripada mana datang duit tu. Begitu juga kalau duty stamp, dalam keadaan-keadaan tertentu harta pusaka dikenakan duty stamp. Kejap lagi saya tunjuk macam mana dia kena. Dan juga kos pentadbiran. Ini macam kalau tuan-tuan tengok dekat skrin tu, ini macam case study lah. Kita ada kos untuk selesaikan hutang. Kadang-kadang kita tinggalkan rumah, MRTA nya tak fully insured. Contoh hutang 500,000, insurednya 300,000. Jadi yang balance 200,000 tu adalah hutang yang perlu dijelaskan. Okey, sama ada kos turun milik ataupun tukar milik lah. Turun milik tu maksudnya turun milik kepada waris mengikut faraid. Kalau rumah tu, kalau ada 5 orang waris, dalam geran tu nanti pejabat tanah akan tulis setiap orang tu waris tu bahagiannya berapa, 1/4 ke 1/2 ke 1/8 ke. Itu dimaksudkan dengan turun milik mengikut faraid. Ataupun kos tukar milik. Kos tukar milik tu selagi mana ia tidak mengikut wasiat ataupun faraid, akan dikenakan stamp duty. Stamp duty ni pengiraan dia ad valorem. Stamp duty macam kita beli rumah, beli kedai, beli pejabat, samalah. Dan stamp duty tu kos dia tinggi ya tuan-tuan. Terutama kalau kita yang berharta di kawasan bandar di Selangor ni, terutamanya Setia Alam, Shah Alam ya tuan-tuan.
harga-harga hartanah ni tinggi. Kalau di kawasan Setia Alam ni tak ada rumah teres pun tak ada yang kurang daripada 500,000. Kalau 500,000 pun stamp duty nya banyak. Kalau tengok dekat skrin tu kan, 100,000 pertama, 1,000 tak apalah. Tapi kalau melebihi 100,000 tu dia dah mula naik jadi 2%, 300 dan 4%. Kalau hartanah tu nilainya 1 juta, stamp duty nya dah 24,000. Isunya nanti, mampu ke waris kita nak bayar kos itu? Mampu ke dia? Kalau dia tak boleh bayar, bagaimana? Apa jadi pada harta tu? Dan juga kos-kos untuk menebus faraid lah. Contohnya isteri dia nakkan rumah tu, bahagian isteri sikit baru 1/8. 1/8 lebih kurang 12.5%. Yang lagi balance 80 lebih peratus tu nak ditebus kepada hak waris yang lain. Kalau harga rumah 100,000 dah lagi 87,000 nak dibayar kan, itu baru kos 100,000. Jadi kalau kita buat perancangan pengurusan tu daripada awal, kita boleh minimizekan kos ni. Sampai ada banyak kes saya buat, dia bayar turun milik, nominal aja stamp duty dia RM10. InsyaAllah mudah lah ya. Tapi kalau kita buat pengurusan daripada awal, dan juga kos pentadbiran, kos pentadbiran tak banyak, sikit. Okey, untuk merancang perwarisan ni tuan-tuan, ada 4-5 instrumen yang kita boleh gunakan lah ya. Okey, wasiat ni tuan-tuan, kalau kita buat dokumen wasiat, bukan semata-mata nak mewasiatkan harta kita yang 1/3 tu, tapi sebenarnya dokumen wasiat tu yang kuatnya, yang paling utamanya adalah melantik wasi ataupun takbir. Pentadbir yang akan menguruskan harta ni bila mata kita meninggal dunia lah. Okey, kemudian melantik penjaga harta siap-siap ya. Kalau kita masih hidup, kita boleh, orang lelaki suami, kita boleh melantik penjaga harta untuk anak kita yang di bawah umur. Kita berkuasa penuh, kita boleh lantik sesiapa sahaja. Kita boleh lantik isteri kita biasanya, ataupun adik-beradik kita yang kita percayai lah. So dalam senarai wasiat tu juga kita boleh masukkan senarai hutang, senarai harta. Hutang ni tak adalah susah waris nak pergi cari satu-satu. Hutang mungkin dengan Allah, dengan LHDN, dengan zakat, ataupun dengan institusi kewangan. Senaraikan harta kita dalam dokumen tu. Ada orang kata dia tak ada harta, tapi bila kami buat carian rasmi, ada je tanah 2-3 ekar. Daripada mana datangnya? Rupanya dia mewarisi tu tanah ni daripada arwah dia dulu. Sampai dia lupa dia ada harta. Tapi perlu diuruskan jugalah. So mungkin kita boleh buat pesanan takhir dalam dokumen wasiat tu, dan kita boleh wasiatkan maksimum 1/3 daripada harta kita kepada yang bukan waris. Dan bukan waris tu termasuklah diri kita sendiri ya. Tak ramai orang perasan yang kita boleh wasiatkan untuk diri sendiri. Macam mana tu? Kita wasiatlah 1/3 tu untuk wakaf, supaya kita dapat pahala yang berpanjangan. Okey. Kemudian kita ada hibah harta dan juga hibah perniagaan. Okey. Dalam kadang-kadang tertentu kita boleh hibahkan certain harta kepada certain waris yang kita fikirkan kita nak buat. Okey, harta sepencarian ni kalau dah meninggal baru nak tuntut, cerita dia susah. Tapi kita ada instrumen, kita boleh buat dokumen perjanjian harta sepencarian ni ketika kita hidup. Masa tengah wangi lah maksudnya. Masa tengah wangi kita boleh senang nak dapat persetujuan pasangan tu. Harta sepencarian kita boleh tuntut dalam 3 keadaan. Satunya bila berlaku kematian, poligami dan juga perceraian lah. So sementara hubungan tengah wangi tu, buat dokumen harta sepencarian cepat-cepat. Dan juga wakaf tadi itulah yang bekalan akhirat tu termasuk dalam 1/3 waris untuk kita. Dan juga takaful. Takaful ni bukan nak suruh tuan-tuan ambil takaful, tapi takaful ni kita nak gunakan supaya mengelakkan waris kita menanggung kos yang tinggi. Jadi kita ambil takaful sikit, murah-murah ya. Takaful ni RM50 sebulan, RM100 sebulan pun dah banyak dah dapat kan. Dah beratus ribu dah dapat pampasannya. So jadi duit pampasan tu waris kita boleh gunakan mungkin untuk selesaikan hutang kita, selesaikan kos stamp duty dan kos tebus hak. Untuk saya share sikit pengalaman saya memang gunakan takaful untuk buat perwarisan. Sebab bila saya study kes klien, sebelum saya buat dokumen perwarisan tu, memang saya study kes dulu. Bila saya study kes tu, kebanyakan hamba Allah ni dia
tak cukup cash kalau sampai waktu kita nak buat pengurusan mengikut hasrat dia. Kalau masuk nama faraid semua okey RM10. Tapi kalau dia nak bagi rumah ni dekat anak sana, rumah ni dekat isteri ni, jadi kos dia jadi lebih tinggi. Memang terpaksa cover dengan takaful. Jadi itu memang perlukan komitmen bulanan, tapi tak banyak lah. InsyaAllah kita mampu. Okey, itu yang saya cakap tadi tu. Kalau tukar milik itu adalah tanpa wasiat, tidak mengikut faraid. Kalau tuntutan harta sebercarian, hibah ataupun jual hartanah tu memang ada fee yang stamp duty lah, ya. Dan kalau turun milik tu, kalau berdasarkan wasiat dan faraid, fee-nya nominal yang RM10 tu, ya. Kalau kita tak nakkan pembahagian yang betul-betul ikut faraid, tapi kena ikut step dia lah, kena selesai faraid dulu pun boleh kena RM10 juga, tapi kena buat dokumen daripada awal. Okey, apa tu perancangan pewarisan adalah, saya senaraikan ada 3-4 ni, tapi ini yang tersirat. Tapi yang tersuratnya bagi kita umat Islam ni, buatlah perancangan pewarisan ni sebab kita nak jaga kepentingan diri kita dan juga kepentingan waris kita. Diri kita mana? Macam mana saya kata kita buat perancangan pewarisan itu jaga diri kita? Sebab kita kan orang Islam, kita akan dipertanggungjawabkan ke atas semua apa yang kita lakukan dan apa yang kita harta. Harta itu pun dugaan, ya tuan-tuan. Jadi kita perlu buat perancangan supaya jangan sampai masa nanti mungkin waris kita bergaduh disebabkan oleh harta kita, hutang kita tak selesai. Tak naklah macam tu. Dan kita nak kalau boleh nanti harta kita tu bila kita meninggal sampai ke tangan waris kita dalam cara yang sangat lancar, smooth, dan kalau boleh dia bayar RM10 je, boleh urus, insya-Allah boleh buat, ya. Dan jangan harta kita nanti tu jadi penyebab, jadi asbab waris kita bergaduh, putus silaturahim, bunuh-membunuh, sihir menyihir. Saya tengok banyak tuan-tuan, sebab saya banyak uruskan kes yang macam ni, sangat menakutkan lah, ya tuan-tuan. Sebenarnya dah sampai saya dah mudahkan sesi hari ini. Kalau nak cerita panjang lah. Jadi saya rasa kita boleh buka untuk sesi soal jawab. Kalau tuan-tuan ada soalan, bolehlah bertanya. Saya akan cuba jawab sebaiknya lah. Tapi Ustaz, kita azan dulu ya Ustaz. Azan dulu. Okey, kita azan sebentar.
Baik tuan-tuan, kita sambung lagi sikitlah untuk sesi soal jawab ni. Tim saya tu ada edarkan kertas ni, kalau ada soalan boleh isi lah, saya cuba jawab. Ataupun kalau mana yang saya tak dapat jawab ataupun tak sempat jawab, mungkin selepas waktu solat ni kita jumpa, ataupun boleh tinggalkan nombor telefon, saya boleh bunyi semula lah. Okey, ini ada soalan yang pertama ni. Senarai harta yang difaraidkan selain daripada rumah, aset emas, saham dan contohnya. Okey, pakaian, peralatan sukan, barang-barang rumah, alat elektrik, pinggan mangkuk, adakah mesti juga difaraidkan? Bagaimana cara bahagi? Okey, kena faham definisi apa itu harta pusaka. Harta pusaka adalah apa saja harta yang ditinggalkan oleh si mati, yang melekat dekat badan itu pun harta pusaka, termasuklah pakaian dia, kopiah dia, jam tangan dia, dan semua itu wajib difaraidkan. Cara pembahagian sama macam kita membahagikan hartanah juga, tapi kebiasaannya tak adalah kita nak bagi, tak adalah kopiah nak pergi daftar kat pejabat tanah letak nama geran tu, taklah. Biasanya kita buat macam majlis berdamai, majlis suluh lebih kurang macam tu. Kita bagi-bagilah kan peringkat ayah nak bagi siapa. Kebiasaannya mudah macam itulah. Yang selalu yang berat ni harta taklih ni, contohnya property lah, ya. Okay, ni nak tanya soalan dia ni. Masa hidup ni kita siap bagi harta untuk anak-anak seperti rumah dan tanah dengan syarat setelah ibu bapa meninggal. Terima kasih. Okey, yang ini ramailah yang buat silap. Sebenarnya masa akad pemberian tu macam mana? Kalau saya bacakan apa yang Allah ni tulis di sini, katanya dibagikan rumah ataupun tanah tu bila mana dia meninggal dunia. Kalau normal praktisnya, bila kita nak sahkan adakah ini wasiat, adakah ini hibah, kalau kita trigger perkataan bila mati ataupun bila meninggal dunia, kita akan classify dia sebagai wasiat. Dan bila jadi wasiat, yang sahnya hanya tak ada wasiat untuk waris. Waris bukan penerima wasiat yang sebenarnya lah. Waris ni, wasiat ni kita boleh wasiatkan kepada orang yang bukan waris, tetapi masih lagi boleh diterima kalau waris-waris yang lain bersetuju. Itu jawapan dia lah, ya tuan. Berkaitan harta sepencarian, nak berkuat kuasa selepas meninggal, boleh. Kita boleh buat dokumen awal, tapi bila masa dia akan ditukar milik, bila berlaku kematian. Ada tiga lah, sama ada meninggal, bercerai ataupun poligami. Okay, ibu bapa sudah meninggal, rumah arwah sekarang diduduki salah seorang anak. Adik-beradik yang lain bersetuju untuk jual dan difaraidkan harta tersebut. Yang duduk rumah tak mahu keluar dari rumah tersebut. Bagaimana untuk selesaikan kes macam ni? Yang ni nak jawab direct, jawapan dia A ke B ke, tak boleh jugalah. Saya kena study kes tu, kena kenal pasti waris dan juga bahagian waris tu. Biasanya lah, kalau pengalaman saya menguruskan kes yang macam ni, saya pergi jumpa waris tu. Saya pergi jumpa waris tu, saya terangkan daripada segi hukumnya dulu, bagi dia faham. Kebiasaannya waris tu akan bertolak ansur lah. Kalau yang bertanya soalan ni, kalau nak saya jumpa waris tu, boleh bagi tahulah lepas ni. Soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buat pembelian rumah, diminta tulis waris nama ibu. Bagaimana hak isteri dan anak-anak bila saya tiada? Sama juga ni, nak jawab direct pun tak boleh, sebab tak berapa faham dia punya situasi tu. Apa yang dimaksudkan dengan tulis waris nama ibu? Ibu tu dah memang waris dah. Masa beli rumah tu, saya ada klien tu, dia buat loan dengan Maybank. Maybank dia ada Maybank Trustee, boleh buat wasiat. Dan ada juga klien saya yang buat wasiat dekat situ, dia tulis letak nama dia, siapa dia nak wasiatkan harta tu. Tapi untuk soalan yang ni, saya kena tengok dokumen tu. Dokumen yang dikatakan tu ditulis nama waris ibu tu, dokumen yang semacam apa? Adakah itu dokumen wasiat ataupun dokumen hibah? Saya nak kena tengok tu dululah. Nanti saya call siapa ni, Cik Hasanal ni lah. Okey. Kemudian Cik Amirul ni tanya,
Contohnya, ada seorang lelaki mati, namun ketika hidup lelaki ini ada 3 orang anak, dan dia wasiatkan anak bongsu dapat harta lebih daripada yang lain. Adakah wasiat itu boleh diterima pakai atau perlu faraid juga? Yang nombor 1, tiada wasiat untuk waris. Tapi kalau waris-waris yang lain setuju untuk mengikut wasiat ni, boleh. Tapi kalau waris lain tak setuju, automatik dia akan difaraidkan. Okey, ada 5 soalan ni saya dah jawab. Okey, jadi kalau tuan-tuan ada soalan lain lagi, boleh dapatkan kertasnya dekat pembantu saya dekat belakang. Boleh tuliskan nama dan contact number lah kalau boleh ya. Boleh saya call, sebab ada soalan yang saya tak boleh nak jawab direct tapi tak ada nama dan contact number, jadi kan tergantung soalan tu tak terjawab. Boleh tuan-tuan ya. Okey, jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.